Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Diana untuk menyambung topik 2 di bawah standard kandungan 2.2 iaitu daun sebagai organ utama pertukaran gas. Okay, InsyaAllah hari ini kita cuba untuk capai standard pembelajaran 2.2.1, 2.2.2 dan 2.2.4 dan ada sedikit juga akan sertakan dengan 2.2.3. Cikgu mulakan dengan uji minda 3 berdasarkan bioscore. Okay, terdapat satu contoh ujian berdasarkan pengetahuan lepas. Okay, mari kita labelkan struktur-struktur yang dilabelkan sebagai U, U, W, X dan juga Y yang terlibat dalam mekanisme pembukaan dan penutupan liang stoma. Masihkah anak-anak semua ingat struktur tersebut? Okey, kalau kita perhatikan, struktur yang ditunjukkan untuk U adalah struktur yang membentuk seperti butiran kacang. Okey, terdapat di kiri dan kanan sepasang, jadi U adalah sel pengawal. Dan D di sini merujuk, W di sini merujuk kepada struktur lapisan dinding sel sebelah luar. Kerana di sini adalah dinding sebelah dalam yang lebih tebal. Dinding sebelah luar adalah lebih nipis. Okey, kemudian terdapat banyak kloroplas dalam sel pengawal, serta di sekelilingnya dipenuhi ataupun dijirani oleh sel-sel epidermis. Okay, itu adalah struktur yang kita lihat dalam ujian. Okay, berbalik kepada keperluan pertukaran gas di dalam tumbuhan iaitu standard pembelajaran 2.2.1. Okay, tumbuhan menjalankan fotosintesis. Okay, tumbuhan menjalankan fotosintesis untuk sintesiskan makanannya sendiri dan berlaku pada daun. Okay, kenapa? Sebab pada daun terdapat banyak kloroplas dan terdapat banyak sel-sel pengawal. Okay. Pertukaran gas pula berlaku di antara gas oksigen dan karbon dioksida melalui liang stoma juga. Baiklah, mari kita cuba satu soalan uji minda lagi. Seorang saintis membuat kenyataan ataupun menyatakan bahawa kepekatan ion kalium di dalam sel epidermis melebihi kepekatan ion kalium di dalam sel pengawal apabila stomata tertutup. Okay, jadi kenyataan di sini merujuk kepada semasa stoma tertutup, kepekatan ion kalium dalam epidermis melebihi kepekatan ion kalium di dalam sel pengawal. Begitu juga kenyataan sebaliknya, kepekatan ion kalium dalam sel pengawal lebih tinggi berbanding dalam sel epidermis semasa liang stoma terbuka. Okay, pelajar diminta menjelaskan kenyataan tersebut. Okay, cara menjawabnya adalah asingkan jawapan untuk apabila stoma terbuka dan juga stoma tertutup. Okey, cikgu mulakan dengan apabila stoma tertutup. Okay, apabila stoma tertutup, sel pengawal menjadi flasid. Kenapa? Okay, kerana ion kalium meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis. Okay, molekul air juga meresap keluar dari sel pengawal ke sel epidermis. Okay, oleh itu, kepekatan ion kalium dalam sel epidermis adalah lebih tinggi. Sebab apa? Sebab ion kalium telah bergerak daripada sel pengawal ke dalam sel epidermis. Okay. Maka di sini, kita perlu menjelaskan tentang kepekatan ion kalium. Sebab soalan yang tanya, jelaskan pernyataan tentang kepekatan ion kalium. Tidak perlu detailkan tentang molekul air. Okey, apabila stoma terbuka pula. Okay, ini satu lagi kita jelaskan secara berasingan. Apabila stoma terbuka, sel pengawal menjadi segar. Okay, kenapa? Kerana ion kalium meresap masuk ke dalam sel pengawal menyebabkan molekul air juga meresap masuk ke dalam sel pengawal. Okay, bila ion kalium masuk ke dalam sel pengawal sudah mengandungi kepekatan ion yang tinggi. Okay, pada masa yang sama, kepekatan molekul airnya adalah rendah. Jadi air akan bergerak daripada sel epidermis yang keupayaan airnya tinggi ke dalam sel pengawal. Oleh itu, sel menjadi segar dan liang stoma akan terbuka. Maka kita boleh katakan kepekatan ion kalium dalam sel pengawal adalah lebih tinggi kerana ia telah memasuki daripada sel epidermis ke dalam sel pengawal. Okey, kalau kita lihat satu lagi soalan, terangkan bagaimana kitar. Kitar 24 jam pembukaan dan penutupan liang stoma. Di sini diberikan rajah iaitu kitar 24 jam pembukaan dan penutupan liang stoma. Daripada jam 12 sehinggalah
jam 12, sebenarnya 24 jam. Okey. Jadi soalan minta pelajar menerangkan bagaimanakah kitar ini berkait dengan penutupan dan pembukaan. Okey, jadi apa yang dinyatakan di sini adalah pembukaan dan penutupan stoma adalah sebagai gerak balas terhadap keamatan cahaya. Okey, di sini ada perkataan gerak balas. Okey, stoma biasanya terbuka pada waktu siang dan tertutup pada waktu malam. Okey, bagaimana keadaan ini memberikan faedah kepada tumbuhan? Apabila liang stoma terbuka, maka pertukaran gas boleh berlaku melalui liang yang terbuka. Dan tumbuhan boleh menjalankan fotosintesis dan respirasi, maka tumbuhan dapat menyimpan air apabila stoma tertutup. Okey, satu lagi, penutupan ini penting untuk stoma tertutup supaya air tidak dibebas keluar secara berlebihan. Okey, kita ke standard pembelajaran yang ketiga. Kesan kekurangan air terhadap pembukaan dan penutupan liang stoma. Okay, kalau diperhatikan, apabila air hilang secara sejatan ataupun melalui transpirasi, iaitu air hilang melalui bentuk uap air melalui liang stoma, maka stoma akan menjadi terbuka. Okay, ataupun kita kata air hilang sebab liang stoma terbuka. Jadi kita boleh katakan bahawa seandainya bukaan liang stoma besar, maka lebih banyak air akan hilang secara sejatan. Maka sel pengawal perlu mengawal pembukaan dan penutupan ini. Bagaimana dia boleh kawal? Sebab ia bergantung kepada tekanan segah di dalam sel pengawal. Sel pengawal akan menjadi segah dalam keadaan tumbuhan mendapat air yang cukup. Tetapi sel pengawal akan jadi flasid apabila kekurangan air. Jadi kita akan lihat melalui contoh soalan. Cikgu tunjukkan rajah ini. Okey, rajah ni menunjukkan keadaan yang berbeza pada pokok S dan pokok W dengan keadaan stoma pada pokok tersebut. Okey, pelajar diminta menerangkan apakah yang berlaku kepada kedua pokok ini. Okey, cuba lihat ya anak-anak. Pokok di dalam pasu S adalah kelihatannya segar sebab diberikan air siraman yang cukup. Dan keadaan stomanya pula adalah terbuka dengan luas. Okay. Ini dikaitkan dengan apabila cukup air, maka sel pengawal akan menjadi segah. Okay. Bila segah, liang stoma terbuka. Okay. Pada keadaan di mana tidak diberi cukup air siraman, pokok kelihatan layu. Apabila pokok layu, didapati liang stomanya adalah tertutup. Okay. Sebenarnya dua-dua ini berlaku pada waktu siang. Okay. Waktu siang, fotosintesis berlaku. Glukosa dihasilkan. Tetapi pada keadaan di mana terlalu panas, liang stoma perlu ditutup untuk mengelak kehilangan air dan mencegah kelayuan yang teruk. Okay. Jadi, kalau kita lihat jawapannya, pokok S berkeadaan segar serta tegak, manakala stomanya berkeadaan terbuka. Kenapa? Kerana ia menjadi segah akibat mendapat air yang cukup. Apabila dinding dalamnya yang lebih tebal, ia adalah kurang elastik berbanding dinding luar yang lebih nipis dan elastik. Okay. Bermakna apabila sel pengawal dipenuhi air, ia akan jadi segah dan melengkung ke arah luar. Okay. Maka liang stoma terbuka dengan luas. Pokok W pula berkeadaan layu dan stomanya dalam keadaan tertutup. Okey, silap sini. Ini bukan terbuka tapi tertutup. Okey. Jadi kenapa? Kerana ia mengalami kekurangan air, maka sel pengawal menjadi flasid. Disebabkan dinding luarnya yang lebih nipis dan elastik, sel hilang kesegahan dan stoma akan tertutup. Jadi pokok mengalami kelayuan. Okey, apa yang berlaku sebenarnya adalah apabila tanah mengandungi banyak air akibat disiram, maka akar akan menyerap lebih banyak air. Air yang diangkut oleh xilem akan sampai kepada sel-sel di bahagian daun, meresap ke dalam sel pengawal dan sel pengawal menjadi segah. Maka liang stoma akan terus terbuka. Jadi di sini kita katakan apabila liang stoma terbuka, banyak gas boleh meresap masuk, terutama sekali gas karbon dioksida. Okay, tapi dalam keadaan di mana cuaca terlalu kering ataupun tanah menjadi kering kerana tidak diberi siraman air, kurang air dapat diserap oleh akar, kurang air diangkut oleh xilem, maka sel akan kehilangan air menyebabkan dia menjadi flasid. Bila flasid, liang stoma akan tertutup. Ini penting untuk mengelak kehilangan air yang lebih parah. Jadi pada waktu ini, fotosintesis turut
terkesan di mana kurang karbon dioksida yang akan meresap masuk akibat liang stoma yang tertutup. Okey, ya. Jadi kita sudah selesai mempelajari standard kandungan 2.2. Jadi cikgu harapkan anak-anak faham dan terus berusaha untuk menjamin kecemerlangan yang berterusan. Okey, jadi sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.